Okay, so hari ini kita pergi kepada 3.3 kamiran tentu. Yang kita belajar sebelum ini ialah kamiran tak tentu. Dari segi soalan, kamiran tentu apa yang awak akan nampak ialah dia ada ini. Okay, kita kata ada limit di sini. Okey, maksud limit ini cikgu tak terangkan hari ini. Nanti besok bila kita pergi kepada aplikasi baru cikgu terangkan apa maksudnya limit ini. Hari ini kita buat aja, okey? Sama ada kita kata limit ataupun had. Okey. Biasanya kita akan baca dari bawah ke atas lah. Dari A ke B. Limitnya dari A ke B. Okay. So, dari segi soalan untuk kamiran tentu, apa yang awak akan nampak, di situ ada dua nombor kecil lah. Contohnya untuk contoh satu ni, awak akan nampak ada dua nombor kecil. Okay. Dari segi jawapan pula, okay, kita ada tambahan kerja ini. Kita ada tambahan kerja ini. Macam nak buat nanti saya terangkan. Okay, lepas itu, cara nak kamirkan contohnya kalau contoh satu cikgu nak kamirkan 3S kuasa 2 tolak 4S, cara nak buat kamiran masih macam kamiran tak tentu sebelum ini. Sama je, okey? Ada S ke tak ada S? S itu ada kuasa ke tak ada kuasa untuk menentukan nak pakai rumus 1, 2, 3. Okey? Kemudian kalau ada tanpa tolak, kamirkan 1 demi 1. Kata bentuk darab tak ada rumus, pergilah kembang dulu. Kalau bentuk bahagi pun tak ada rumus. Okay, awak kena buat pindah ke tepi dan kerja-kerja seterusnya lah. Okay, lepas tu rumus kelima ialah rumus kuasa. Dan rumus kuasa sama juga syarat dia, depan mesti pemalar, dalam tu mesti AS tambah B. So sama saja nak buat kamiran tentu, nak buat kamiran tak tentu, untuk peringkat awal tu rumus macam mana nak kamir adalah serupa. Okay, bezanya ialah selepas kita buat kamiran, kita nak buat apa. Okay. So sekarang kita tengok contoh pertama, kita buat kamiran tak tentu dulu. Okay, kita buat kamiran tak tentu dulu. Alisa, cuba kamirkan ini. Jangan pedulikan 1 dan 3 tu. Buat soalan macam sebelum ini saja. Cikgu tanya awak macam mana kamir ini. Waktu itu macam mana awak buat? Alisa? 3X kuasa 3 per 3 tolak 4X kuasa 2 per 2 tambah C. Ya, boleh ringkas? X kuasa 3 2X kuasa 2. Okey, tolak 2X kuasa 2 tambah C. Okey. Kamu jangan salin dulu sebabnya cikgu ada edit sikit tentang apa yang tulis sini. So inilah kamiran tak tentu yang kita buat. So kerja yang kita kena buat seterusnya ialah ini. So okay, kita akan letak peta ini. Okay. Letak peta ini. Lepas tu kita akan masukkan 1 sampai 3. Macam ini. Okay. Lepas itu kerja yang nak buat, apa yang cikgu masukkan di sini ialah kita akan sediakan kita akan sediakan kurungan tolak kurungan. Okey, itu maksudnya ini kurungan tolak kurungan. Lepas itu yang mula-mula untuk kurungan pertama kita akan masukkan nilai 3. Kita akan masukkan nilai 3 di kawasan ini. Okey. Lepas itu kurungan kedua kita masukkan nombor 1. Itu maksudnya. Okey. Alisa, kita masukkan, kalau masukkan 3 apa akan jadi? Masukkan 3. Masukkan 3. Darab ke dengan 3X kuasa 3 tu? Yang maksud saya masukkan 3 itu masukkan di tempat X kita. Sebab kita punya pemboleh ubah ialah X. So apa akan jadi? 3X kuasa 3 3X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2. Tak boleh. Kalau kamu tengok dia ada kuasa kan. So awak selagi awak belum kuasa 2, 2 tak boleh darab dengan 3. Oh, okey. Okey, ingatlah. Okey, sambung. Tambah C. Tambah C. Okey, kurungan kedua. X kuasa 3 je. Maksudnya S itu 1 kuasa 3. Kita ganti nilai S itu. Tolak 2 dan kurungan 1 kuasa 2. Tambah C.
So itu kerja kita. Sebelum kita sambung, cikgu nak kamu tengok satu tempat ini sekarang kita highlight ini highlight tempat ini aja. C kita. Bila saya buka kurungan pertama, tambah C akan ubah tak? Dia masih tambah C ke ataupun cikgu nak ubah sesuatu lah kalau cikgu nak buka kurungan pertama ini? Alisa, kalau cikgu nak buka kurungan ini, Tambah C. dia masih tambah C. Bagaimana kalau cikgu nak buka kurungan kedua, ini akan jadi apa? Tolak C. Akan jadi tolak C. Tambah C, tolak C akan jadi apa? Tolak. Ringkaskan, tambah C, tolak C. Tak ada, kosong. Kosong. Tambah C, tolak C jadi kosong. Dan keadaan ni sebenarnya akan berlaku untuk setiap kameran tak tentu. Sebab setiap kali kita akan tulis tambah C waktu kita buat kameran kan. So nanti kurungan pertama mesti ada tambah C. Kurungan kedua mesti ada tambah C. Dan bila kita nak tolak, setiap kali akan berlaku kes ini. C tolak C, C tolak C. Di mana C tolak C ialah kosong. So itu lama-lamanya bila kamu tengok kita buat kameran tentu, kita tak payah tulis tambah C ini. Tak payah tulis. Sebab tulis pun nanti dia akan saling hapus. Kita tak payah tulis benda ini. Alasan cikgu saya terangkanlah sebab kalau awak tulis nanti dia pun akan berlaku kes C tolak C. Hapus jadi kosong. Boleh So itu cara buat kameran tentu di mana bila kita buat kameran tentu kita tak payah tulis tambah C. Lepas tu kita ada langkah seterusnya, kita kena buat kurungan, tolak kurungan. Dan nombor apa isi dulu pentingnya, nombor di sebelah atas itu isi dulu. Baru isi nombor sebelah bawah. Jangan terbalikkan. So Alisa tolong tekan sampai habis, cikgu nak jawapan terakhir. Sekejap. Tak apa, you tekan. Yun sama ada terpulang kepada kamu boleh settle kurungan pertama, kemudian settle kurungan kedua, baru nak tolak pun boleh. Nak dari awal sampai akhir pun boleh. Cikgu nak jawapan macam. Sepuluh. Jawapan dia ialah 10. So semasa latihan ataupun semasa peperiksaan memang cikgu perlu kamu tunjukkan macam mana kamu buat kameran. Awak nak ringkas tak nak ringkas, cikgu terpulang kepada kamu. Lepas tu gantikan nilai, macam mana nak ganti nilai dan apa jawapan dia. Ini yang perlu ditunjukkan dalam latihan ataupun peperiksaan lah untuk dapat markah penuh. Sekarang cikgu nak ajar kamu soalan ini sebenarnya awak boleh gunakan kalkulator untuk semak jawapan. Cikgu cakap di sini untuk semak jawapan, bukan untuk buat. Maksudnya kalau awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan 10 bagi saya tanpa tunjukkan cara pengiraan dia, awak tidak akan dapat markah. Faham So teknik kalkulator yang cikgu ajar ini semata-mata untuk awak semak saja. Semak awak buat betul ataupun salah, bukan untuk terus tulis jawapan kepada saya. Cikgu mula dengan kalkulator putih dulu. Antara kamu ada orang kalkulator putih? Ada, teacher. So kamu kalkulator putih dulu sebab dia lebih senang. So cikgu sekali cakap aja. So kalkulator putih, kamu cuba cari simbol ini. Lepas tu awak masukkanlah. Awak masukkan kejap. Awak tekan simbol itu, kemudian awak masukkanlah limit awak 1, 3 dan ungkapan awak. Masuk saja. Masuk saja, lepas tu awak tekan sama dengan awak boleh dapat jawapan. Awak cuba buat Kalau tak dapat 10 nanti cikgu baru ajar awak dia. Yang lain tu yang dapat siapa yang warna grill punya pun itu cara dia. Hanya siapa yang warna hitam punya warna hitam punya awak kena belajar sikit. Sama juga awak pergi cari simbol ini dalam kalkulator kamu.
Jumpa? Di sebelah calculate saja. Okay, so awak tekan simbol ini, maka skrin kamu akan keluar benda ini. Okay, buat. Okay. Untuk kalkulator warna hitam susunan, sebab awak tak macam kalkulator putih. Kalkulator putih ada 2 baris. So kita nampak senang. Oh, nombor 1 di sini, nombor 3 di sana. Kalkulator warna hitam kena hafal sikit So, pertama yang awak kena type ialah ungkapan kamu. Maksudnya untuk soalan ni awak kena tekan 3S kuasa 2 tolak 4S. S itu pakai warna merah punya, warna pink color punya. Okay. Lepas tu awak tekan koma. Cari koma dalam kalkulator awak. Tekan koma. Okey. Masukkan nilai dari bawah ke atas. Maksudnya masukkan 1, kemudian koma, baru masukkan 3. Lepas tu tutup kurungan ayat. Lepas itu tutup kurungan. Kemudian tekan sama dengan yang biasa. Cuba buat. Siapa tak boleh tapak 10? Syamimi okey? Okey, teacher. Hantar wakil aja. Auni okey? Okey. Okey. Ada orang tak okey tak? Kalau tidak, mereka dua ni wakil kamu semua orang. Ada orang tak okey tak? Yang putih punya okey? Okey, teacher. Okay. So itu cara kamu tekan So khasnya siapa yang kalkulator warna hitam cikgu highlight di sini Bila awak isi, kita isi atas baru isi bawah. Bila buat penulisan dia. Tapi bila tekan kalkulator terbalik So buat dalam nota kamu catat cara tekan kalkulator dengan cara kita nak tulis baris ini terbalik susunan dia dah. Kalau kita nak tulis dalam penulisan kita, kita akan isi nombor atas dulu, baru isi nombor bawah. Tapi bila awak tekan kalkulator, dia ikut cara sebut. So, dia akan isi nombor bawah dulu, baru koma nombor atas. Pastikan awak faham maksud saya, jangan terbalik dua nombor itu. Boleh tapi macam mana ini hanya untuk semak jawapan. Bukan dalam exam tak boleh tekan kalkulator bagi saya 10. Tidak dapat makan kalau kamu bagi jawapan macam ini. Hanya untuk semak jawapan Okey. So sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Okey, contoh kedua, kawan yang buat habis alamak. Kesel nak bergerak. Okey. Contoh kedua, cikgu cari seorang. Okey. Yusmairan? Okey, cuba kami ni apa kena buat? Kena kembang dulu. Okey, buat. 10x 5x kuasa 3. Tambah ke tolak? Tolak. Okey, tolak 5x kuasa 3. Tambah 2. Tambah 2. Tolak x kuasa 2. Okey, ini sudah kami ke belum? Belum. So, belum simbol kamera masih ada. Okey, lepas itu? Lepas tu. Dapat apa, Isma? Kami ikut je. Okey, buat. Yes. Tak ingat rumus lagi. Okey, tengok senarai rumus 10x kuasa 2 per 2. 5x tolak 5x kuasa 4 per 4 tambah 2x tolak x kuasa 3 per 3. Lepas tu? Ringkaskan.
Okey, ringkaskan. Lepas tu 5x kuasa 2 tolak 5/4 x kuasa 4. Sorry ya. Tolak dengan 5/4 X kuasa 4. Boleh ya, nak tulis atas pun boleh, nak tulis tepi pun boleh. Okey, sambung. Tambah 2x tolak 1/3 x kuasa 3. Okey. Nak tulis macam ini pun boleh. Kalau siapa nak tulis S3, S kuasa 3/3 pun tak ada masalah. Okey So yang ini tu baris 2 dan baris 3 ini sudah kami ke belum? Dah. Sudah. So bila kita sudah buat kameran, simbol kameran sudah hilang lah. So kita masukkan benda ini Kita masukkan benda ini. Okey. Lepas tu kita akan buat kurungan tolak kurungan lah ya. Okey, kurungan tolak kurungan. Masuk nilai apa dulu? Yus. Yang atas dulu je. Yang atas dulu, iaitu kita akan masukkan nilai Kosong. dulu, baru masuk nilai negatif 1. Okey, dengar sini ya. Yus, nanti you akan sepula apa nak isi tu. Okey, cikgu minta orang Wadina tolong tekan bahagian ini apa jawapan dia. Kurungan pertama punya. Nabila you tekan yang kedua punya. Boleh? Okey. Syamimi, kamu terus tekan calculator punya. Okey, kamu saya rasa kamu mampu kan? Okey. So, Yus, masukkan apa nak masuk, nanti orang lain tekan tak apa. 5 darab kosong kuasa 2 Okey, sambung. tolak 5/4 kosong kuasa 4 Okey. tambah 2/0 2/0 lah 2/0 tolak 1/3 kosong kuasa 3. Okey, belakang. 5 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 5/4 darab negatif 1 kuasa 4 tambah 2 darab negatif 1 tolak 1/3 darab negatif 1 kuasa 3. Nanti tengok. Negatif 1 kuasa 3. Betul lagi. Okey, kita tunggu jawapan kali tak kejap tak boleh padam pun. Tak apalah, nanti je padam kemudian. Okey, Wadina, jawapan untuk kurungan pertama? Kosong. Okey, Nabila? 25/12. Sorry? 25/12. 12. So kalau kita tolak, kita akan dapat negatif 25/12. Siapa tukang tekan tu? Syamimi, betul ke jawapan tu negatif 25/12? Sekejap je blank. Sekejap. Tak nampak soalan sudah. Okey. Tekan. Teacher dapat 0.5. Dapat 0.5. Okey, kalau kamu tekan ikut soalan kan? Yang Ini kan? bawah tu. Ikut ini. Yang saya tekan yang dah kami kan tu. Sekejap. Okey, tak apa. Sebenarnya kamu nak tekan atas pun boleh, yang baris pertama pun boleh, baris kedua pun boleh. Tapi kalau saya Siko akan galakkan kamu tekan saja baris pertama. Kalau mana tahu kita kembang salah. Sebab kita nak semak jawapan kan. Orang lain pun boleh cuba tekan lagi sebab kali pertama pakai ini mungkin kena praktis lah. Okey. Samimi?
Orang lain tekan jadi tak? Dapat teacher, dapat. Dapat ah? Okey. Ya, kita pergi kepada contoh ketiga. Contoh ketiga. Husna? Husna? Ya, teacher. You buat? So macam mana? Kamerkan. Terus kami lah. Pakai rumus? Rumus kuasa. Boleh ke? Ada check-in tak? Boleh. Boleh. Ingat setiap kali nak gunakan rumus kuasa mesti check-in dulu. Depan mesti pemalar, dalam mesti AX tambah B. Okey, so buatlah. Okay, buat. 5 dalam kurungan 2 tolak X kuasa 4 bagi negatif 1 dalam kurungan 4. Ini sudah kami ke belum? Dah. Okey, ingat kalau sudah kami, simbol kami orang sudah hilang. Kita tulis macam inilah. Okey, lepas tu? Masuk dalam. Okey, so tak ringkas ya? Sebenarnya boleh ya, kamu tak nak ringkas tak apa. Khasnya kalau kita tak pasti. Okey, nak cari orang lagi. Nuha tekan yang pertama punya. Casadina tekan yang kedua. Lelaki. Mustaqim tekan atas ini. Okey. So, ini Husna. Okey, Husna sambung. Isi apa dulu? Isi 2 dulu. Okey, buat. 5 dalam kurungan 2 tolak 2 kuasa 4 bagi negatif 4. Oh, sini baru ringkas pun boleh lah, tak ada masalah. Okey, sambung pula kurungan kedua. 5 dalam kurungan 2 tolak kosong bagi negatif 4. Kuasa 4. Kuasa 4 bagi negatif 4. Okey. Nuha sudah dapat jawapan? Kosong. Casadina sudah dapat jawapan? Negatif 320. Negatif 320. 320 besar ni. So maksudnya jawapan 320. Mustaqim, betul ke itu jawapan dia? Ya. Ya, memang itu jawapan dia. Okeylah. So itu je kata kita masih buat macam biasa sebab semasa semak dia perlu nampak awak tahu kami, tahu ganti nilai, tahu jawapan. Tapi kita boleh semak selepas kita buat kerja ini, kita boleh semak kerja kita sendiri macam apa yang cikgu suruh Mustaqim buatlah. Ambil soalan itu tekan aja. So kalau kamu boleh tahu 320 sama dengan apa yang kita buat menu itu, biasanya tak ada masalah lah. Biasanya tak ada masalah. Jarang berlaku pengamiran sudah salah sampai bawah masih boleh dapat jawapan betul. So itu cara kita buat. Menu kena buat tapi semak dengan tekan kalkulator. Lebih berkesan sebenarnya. Okay. So itu berkaitan dengan kameran tentu. See? Sebab bila awak sudah boleh buat kameran tak tentu, nak buat kameran tentu tak ada apalah. Itu saja. So untuk bahagian ini, latihannya ialah latihan latihan 3.3A soalan 1 soalan 1 ini ialah latihan dia. Okey. Ini direct punya lah. Okey, cikgu nak tengok soalan 2. Tengok soalan 2. Okey, ada idea macam mana nak buat Syasha? Soalan 2. Ada idea tak macam mana nak buat? Nak mula dengan apa? Boleh ke kamerkan 3x kuasa 2 tu? Kita kamirkan ini dapat apa K, x kuasa 2 per 2.
Ya, kita gunakan rumus 2 sebab kita nampak S tapi tak nampak kuasa. So, kamu kamikan, kamu ganti nilai. So, nanti awak akan dapatlah satu benda yang ada K dalam tu. Lepas tu, kamu kami ini, lepas tu, idea buat aja. Lepas tu, kamu akan dapatlah satu ungkapan dalam sebutan K. Lepas tu nak buat apa? Ganti nilai tu ke? Ganti nilai apa? Yang 3 dengan 2 tu. Sudah puas lah, maksud saya awak sudah kamikan, ada juga nak padam ni. Okey, awak sudah kamikan. Okey, lepas itu awak sudah masukkan nilai 3 dan 2. Sebab nilai 3 dan 2 akan masuk di tempat X kan? So nanti sini ada K, sini pun ada K. So awak ringkaskan, awak takkan dapat satu nilai sebab dalam tu ada K. Okay? So awak akan dapat satu ungkapan dalam sebutan K. Lepas itu nak buat apa? Sama dengan 5. Lepas tu kita buat sama dengan 5. So lepas tu awak selesaikan lah. Okay? Boleh ya? Itu idea buat. Sebenarnya kamu kalau tengok, ini pattern-pattern soalan sebenarnya. Awak sudah setahun tengok soalan matematik tambahan. So kadang-kadang cikgu bagi bentuk baru, awak sendiri kena tika lah apa idea dia. So kita buat kamera sendiri. Kemudian jawapan kita sama dengan 5. Selesai, dapatlah jawapan. Begitu juga untuk soalan 3. Begitu untuk soalan 3. Okey, cikgu nak tanya kamu, kalau nampak nilai K dengan nampak nilai-nilai H, apa yang awak tahu? Ataupun apa yang awak kena berhati-hati? Nazra tahu tak? Satu nilai-nilai. Bila nampak nilai-nilai, biasanya apa yang kita akan agak nanti? Maksud saya, kita masihlah buat kameran kepada dia, gantikan kurungan, tolak kurungan. Tapi kali ini kita akan dapat satu benda dalam sebutan hash. Kita akan buat sama dengan 12. Kerja sama. Tapi bila bunyi dia cari nilai-nilai hash. Apa yang akan terlintas keluar dalam otak kamu? Buat ternampak je. Ya, okay. Ingat dalam soalan ini bila kamu nampak benda ni, cari nilai-nilai hash. Berkemungkinan sangat besar benda ini melibatkan kuadratif. Tapi cikgu akan buat question mark di sini sebab tak semestinya kuadratif yang akan menyebabkan ada dua jawapan. Untuk tahap kamu hari ini, ya, kuadratif kalau lebih daripada satu jawapan sebab melibatkan kuadratif. Tapi nanti semester kedua, semester kedua kamu akan belajar satu tajuk baru, kamu akan nampak lagi ada berapa bentuk persamaan, jawapan dia pun lebih daripada satu. Tapi hari ini cikgu tak sentuh lah. So sampai sini biasanya awak elak kepada itulah. Kalau nilai-nilai H, mungkin kuadratif. Kenapa cikgu nak highlight macam ini? Untuk siapa yang suka tekan shift calculate punya, kalau nampak soalan nilai-nilai H, jangan cepat sangat nak tekan shift calculate. Sebab berkemungkinan dia bentuk kuadratif. Kalau awak tekan shift calculate, nanti jawapan ada satu. Awak hilang satu jawapan. Itulah teknik kita jawab soalan. So soalan 2, 3 ini juga soalan kamiram tentu. Tapi dia tahap lebih tinggi sikit lah. Dia uji sikit benda-benda lain. Okay. So itu berkaitan dengan kamiran tentu. So hari ini ada satu lagi cikgu nak ajar iaitu sifat-sifat kamiran. Okay. So untuk sifat-sifat kamiran ini, kalau kamu tengok 1, 2, 3, dia lepet titik beratkan ialah awak tengok dia punya limit. Ada cerita berkaitan dengan limit. Okey. Untuk sifat yang keempat dan kelima, kalau kamu tengok limit dia tak ubah. Okey, sini AB, sini masih AB, sini masih AB. Limit sama saja. Rumus 5 pun sama. AB, dia tak ubah apa-apa. Tapi kalau kamu tengok sifat 1, dia dua-dua AA. Ada apa cerita nanti cikgu terangkan lah. Kalau B awak nampak sini ialah AB,
Tapi yang satu lagi sudah terbalik kedudukan dia, BA. So sifat kameran kedua, apa yang awak nampak ialah limit terbalik kedudukan. Nanti cikgu terangkan apa maksud sifat inilah ya. Okey. Lepas itu kalau rumus ketiga kamu akan nampak ada AC, sini AB, BC. Yang awak nampak ialah ini sama dengan ini. Okey. Kedudukan ini sama dengan ini. Bila dua limit ini sama. Okey. Ciri sifat yang pertama itu ialah awak tengok limit, nilai limit dia sama. Dua-dua ialah A. Okay. So, sifat kamera pertama bercerita tentang bila bila limit kita mempunyai nilai yang sama. Okay. Sifat yang kedua ialah bercerita berkaitan ialah bila limit kita terbalik kedudukan. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku cikgu terang kemudian ya. Sifat kameran ketiga pula, dia bercerita ialah kita nak tambah dua kameran di mana yang kedudukan ini dengan kedudukan ini punya limit adalah sama nilai dia. So, apa akan berlaku? Okay. Sifat kameran keempat dan kelima tak ada kaitan dengan limit. Sebab kalau kamu tengok limit dia sentiasa sama. AB, AB, AB. Dia tak ada kaitan dengan limit. Dia punya perubahan ialah ada di sini. Okay. Perubahan dia di sini. Kalau kamu tengok lain kan? Awak nampak lain. Awak nampak lain. Okey. So sebelum cikgu ajar macam apa maksud setiap ayat ini, cikgu akan cuba ambil sikit masa untuk terangkan mana tatanya rumus-rumus ini ataupun sifat-sifat ini. Okey. So kamu cuba fahamkan. Kalau tak faham pun tak payah susah hati sebab ini pendedahan cikgu kepada kamu macam mana sesuatu rumus, macam mana orang buat satu keputusan matematik. Sebenarnya dalam kita punya latihan ataupun kita punya exam lebih kepada gunakan sifat ini untuk buat sesuatu benda. Bukan untuk buktikan sifat ini. Tapi cikgu akan ajar sikit sebab untuk ajar ini dia bukan susah sangat. So cikgu ingat nak bagi pendedahan kepada kamu lah. Okay, so cikgu pergi kepada sifat yang pertama. Sifat pertama suruh kita kamirkan A sampai A terhadap sesuatu benda. So kamu tengok logiknya. Kalau cikgu kamirkan benda ini, cikgu akan dapatlah satu benda kan. Satu benda baru lah. Kalau contohnya lah, kalau ini S kuasa 2, cikgu akan tulis S kuasa 3/3 ataupun yang lain-lain. Okay, lepas tu cikgu akan tulis sini ialah A. Okay, ikut kameran tentu, saya akan buat kurungan, tolak kurungan. Yang ini cikgu ganti nilai A. Ini cikgu pun ganti nilai A. Cikgu ganti nilai yang sama kepada benda yang sama. So, nilai ini dengan nilai ini akan serupa. Boleh? Contohnya, cikgu ganti ini. Katakan ini ialah 1. A saya ialah 1. Ini pun 1. Cikgu akan dapat 1 kuasa 3/3. 1 kuasa 3/3. Kan benda ini serupa dengan benda ini. So kalau benda dalam kurungan pertama sama dengan benda dalam kurungan kedua, bila cikgu tolak, cikgu dapat kosong. Itu tatanya ini. So bila dua nilai pada limit itu adalah sama, kita sebenarnya tak payah. Kita sebenarnya tak payah buat kameran. Jawapan dia ialah kosong. Tak payah buat kameran. Boleh ya? Kadang-kadang memang ada soalan jenis ini, dia uji kefahaman saja. Contohnya cikgu bagi macam ini. Okey, 3 S kuasa 2 tambah 5S. S kuasa 4 tolak 6S. 2 DS. Cari jawapan dia. So biasanya bila nampak soalan ni, bentuk bahagi. Apa kita kena buat? Kita kena naik tepi. Kamu fikir banyak-banyak. Macam mana hilang bentuk bahagi? Macam mana nak buat kameran? Tapi sebenarnya soalan ni, cikgu bukan nak awak kamirkan. Cikgu setakat uji, awak tahu ke bila dua nilai ini ialah sama, awak buat apa pun, jawapan nanti ialah kosong. Boleh ya? Jangan boleh, ini soalan uji konsep. Adakah awak tahu bila dua nilai pada limit itu adalah sama, sebenarnya tak payah buat kameran, tak payah ganti nilai. Jawapan dia mesti kosong. Jawapan dia mesti kosong.
Okey, untuk yang kedua, untuk yang kedua, untuk yang kedua maksudnya macam ini. Okey, maksudnya macam ini. Okey, awak bayangkan cikgu kamikan. Okey, cikgu letak nombor lah. Mungkin awak lebih boleh bayangkan. Satu ialah 1 sampai 2. Okey, katakan untuk 5x dx. Dengan cikgu suruh kamu kamikan 2, 1, 5x dx. Di mana kalau kamu tengok cikgu terbalikkan kedudukan limit itu. Dari 1 kepada 2 jadi dari 2 kepada 1. So cuba bayangkan kalau kita buat. Ini cikgu kamikan akan dapat 5x kuasa 2 per 2. Ini pun serupa lah kan sebab ungkapan dia sama. Tapi ini ialah 1, 2, ini ialah 2, 1. Bila sampai sini, mula-mula cikgu masukkan 2. Lepas tu cikgu masukkan 1. Yang bawah itu mula-mula cikgu masuk 1. Yang lepas tu cikgu masuk 2. Susunan masuk itu cikgu terbalikkan. So apa yang awak tahu tentang jawapan awak? Katakan cikgu masukkan, ini dapat 3. Masukkan 1, katakan cikgu dapat 1. Apa yang awak tahu bila cikgu buat 3 tolak 1 dengan cikgu buat 1 tolak 3? Jawapan dia macam mana? Akan beza tanda. Contohnya ini 2, ini negatif 2. Kalau ini ialah 4, kalau kita tengok ini. Kalau dia negatif 1, ini akan jadi positif 1. Okay. Itu maksudnya sifat kamiran yang kedua. Bila limit itu terbalik kedudukan, kita ubah tanda bagi jawapan dia. Okay. Ini ayat ini. Sebab apa yang tulis di situ ialah cikgu tulis dari dengan cara matematik. Tapi kalau bahasa cakap kita, maksudnya macam inilah. Bila limit terbalik kedudukan, jawapan dia ubah tanda. Itu maksudnya. Okay, lepas itu kita pergi kepada sifat kamiran yang ketiga. Okay. Sifat kamiran ketiga maksudnya macam ini. Okay, katakan cikgu suruh buat 2 sampai 3. Lepas itu, okay, cikgu kata nombor ini dengan nombor ini mesti serupa. So cikgu pun letak 3. Okay, katakan sini cikgu terletak 4. 5x dx. Dan cikgu nak tambah mereka. Itu maksudnya cikgu nak tambah. So apa yang awak akan nampak? Okay, cikgu akan buat kamiran untuk ini. 2, 3. Cikgu pun akan buat kamiran untuk ini. 3, 4. Okay. Ini tambah. Ini tambah. Kurungan tolak kurungan. Tambah kurungan tolak kurungan. Ini cikgu masukkan nilai 3. Ini cikgu masukkan nilai 2. Untuk yang kedua ini cikgu masukkan 4. Ini cikgu masukkan 3. Dan kalau kamu tengok ini, dengan ini, dia akan saling hapus. Akhirnya tinggal 2 kurungan saja. Satu ialah masuk 4, satu ialah masuk 2. Okey. Dan benda ini, sebab tengah-tengah ini tanpa cikgu tak nak, cikgu nak tolak. So apa yang saya buat ialah cikgu tulis benda ini terbalik. Okey. Yang masuk 4 punya tulis sini, yang masuk 2 punya tulis sini. Boleh. Contohnya dalam matematik, negatif 2 tanpa 3. Cikgu boleh tulis 3 tolak 2. Sama cerita dia. Dan bila kita buat macam ini, bila cikgu buat macam ini, benda ini seolah-olahnya saya buat kamiran. Okay, so masuk 4 dulu. Maksudnya 4 di atas. Masuk 2 kemudian 2 di bawah. So akhirnya awak akan nampak tengok nombor ini. Nombor ini ambil dari sini. Okay. So kalau kamu tengok rumus 3, nombor ini ambil dari sini. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok nombor ini ambil dari sini. So nombor ini, alamat. Okay. Nombor ini ambil dari sini. Okey. So itu cerita dia. Okey, apa maksudnya? Okey, apa maksudnya? Bila kamu jumlahkan 2 kamiran, kalau nombor atas ini sama dengan nombor bawah ini, apa yang kita boleh buat?
kita jumlahkan saja jawapan dia. Kita jumlahkan saja jawapan dia. Itu maksudnya. Ya. Okey, rumus yang sifat kamiran yang keempat, sebenarnya kalau kamu tengok, dia sebenarnya datang daripada rumus kamiran yang keempat. Bila melipatkan tanpa tolak, kita kamirkan satu demi satu. Dia akan wujud lagi sekali lagi dalam sifat kamiran dan juga merupakan yang keempat. Itu maksudnya lah. Okey. So sekarang cikgu terangkan yang last itu, iaitu sifat kamiran yang kelima. Sifat kamiran yang kelima, maksud dia macam ini. Kamu bayangkan cikgu suruh buat 1 sampai 2, tak payah rumit lah kita bagi. Jadi juga 5x dx. So nanti bila awak buat kamiran, awak akan buat 5x kuasa 2 per 2. 1, 2. So nanti awak akan masukkan, kali pertama awak akan masukkan 2, kali kedua awak akan masukkan 1. Tapi awak akan nampak di sini, bila benda ini ialah darab 5, 5 ini bila sampai baris terakhir, cikgu sebenarnya boleh tarik keluar, cikgu boleh tarik keluar sebagai faktor sepunya. Maka cikgu dapat macam ini. Cikgu pun tarik 5 keluar. Itu sebabnya bila dia kata, itu maksudnya bila awak tarak dengan satu nombor, awak sebenarnya boleh letak dia di luar. Boleh letak dia di luar. Okay? Ataupun kalau bahasa cakap kita, bila apa yang nak kamir itu, tarak dengan pemalah, maka jawapan dia pun tarak dengan pemalah. Itu maksudnya sifat kamiran yang kelima. Okay. So apa yang cikgu tulis bawah banyak-banyak itu, yang cikgu tulis padam tu sebab cikgu hanya nak dedahkan sejarah dia. Tak faham tak apa. Yang pentingnya faham 5 ini. Okay, cikgu ulang balik ya. So untuk kamiran ada 5 sifat awak kena tahu. 5 sifat awak kena tahu. Pertama ialah bila limit dia sama, bawah dengan atas nombor yang sama ataupun huruf yang sama, kita sebenarnya tak payah buat apa-apa kamiran, jawapan dia sentiasa sama dengan kosong. Kalau awak pergi buat pun, akhirnya jawapan terakhir awak pun kosong. Membazir masa saja kalau awak pergi buat. Okey, sifat kamiran yang kedua maksudnya ialah bila limit punya kedudukan terbalik, maka jawapan kita akan ubah tanda dia. Itu maksudnya sifat kamiran kedua. Sifat kamiran ketiga itu melibatkan kita tambah 2 kamiran. Okay, kita tambah 2 kamiran dan bila kita dapati limit di sebelah atas ini sama dengan limit di sebelah bawah ini, maka sebenarnya kita boleh ambil jawapan mereka tambah aja. Okay, tambah aja jawapan dia. Okay, sifat kamiran yang keempat sebenarnya sama macam rumus kamiran keempat, maksudnya kamirkan satu demi satu. Okay. Sifat kamiran yang kelima, bila apa yang kita nak kamir itu darab dengan pemalah. Syaratnya mesti pemalah. Kalau boleh ubah tak boleh. Okay, darab dengan pemalah, maka kita pun ambil jawapan dia darab dengan pemalah. Okay, itulah 5 sifat kamiran yang ada. Dan bila kita nak buat benda ini, biasanya awak akan nampak pattern soalan ini ialah dia bagi kamiran, khasnya kamiran tentu, dia akan bagi kamiran tentu, lepas tu dia suruh kamu cari kamiran tentu lagi. Okay? Dia bagi kamiran, dia tanya kamiran lain. Nah, inilah tempatnya kita akan gunakan sifat kamiran. Okey. Kali kedua yang kita akan pakai ialah dia bagi pembezaan. Bezakan sesuatu sama dengan sesuatu. Lepas itu dia suruh awak kamirkan sesuatu benda. Dan kamiran itu biasanya melibatkan kamiran jenis ada limit punya. Ini waktu-waktunya kita akan kita akan gunakan sifat kamiran. Okay, so kita tengok contoh. Okay, contoh pertama. Okay, diberi kamirkan 1 sampai 2 bagi fx. Jawapan dia ialah 4. Kamirkan 2 sampai 5 fx.
jawapan dia ialah 7. Soalan kata cari 5, 2, fx dx. Apa jawapan dia? Amizah, apa jawapan dia? Awak nak gunakan sifat kamera yang mana satu dan apa jawapan dia? Okay. Amizah, cepat sebab masa kita tinggal sikit. Awak nak pakai yang mana satu? Cikgu bagi limit 5, 2. Tapi soalan hanya ada limit 1 sampai 2, 2 dan 5. So, agaknya kita nak gunakan sifat kamera yang apa untuk dapat jawapan ini? Amizah? Amizah, Yasmin? Kedua ke? Okey, ya, rumus kedua. Sebab kalau kamu tengok yang cikgu bagi ini, ialah 5, 2. Yang ada di sini, kalau kamu tengok, terbalik kedudukan. Kan? 2, 5. So, apa yang kita tahu, kita ambil jawapan dia, kita ubah tanda. So, kalau dia 7, jawapan kita, ubah tanda dia? Negatif 7. Itu saja. Soalan jenis ini ya, biasanya wamak terus kepada jawapan. So, kita akan gunakan sifat kedua lah ya. Sifat kedua untuk jawab soalan ini. Okey, yang kedua. Susahlah nanti. Nak spread macam mana ni? Soalan pula tak nampak. Kamu ingat okay, kita catat tepi ya. Kalau Kamil 1 sampai 2 jawapan ialah 4. Kamil kan 2 sampai 5. Kamil kan 2 sampai 5 jawapan ialah 7 lah. Sebab ruangan tak cukup. Okey. Kalau cikgu suruh kamu kamilkan. Kejap. Okay, kalau sekarang cikgu suruh kamu kamilkan 1 sampai 5 fx dx. 1 sampai 5 fx dx. Yang kita ada kalau 1 sampai 2 ialah 4. 2 sampai 5 ialah 7. Tapi sekarang cikgu tak nak 1 sampai 2 ataupun 2 sampai 5. Cikgu nak 1 sampai 5. Cikgu nak 1 sampai 5. Apa jawapan dia? Wadina? Rumus sifat apa nak pakai? 3. Okey, sifat 3. Sebab kita boleh tulis ini sebagai 1 sampai 2 tambah dengan 2 sampai 5. Boleh? Nombor ini sama dengan nombor ini. So, kita akan gunakan sifat kamera yang ketiga. So, jawapan dia, kita jumlahkan jawapan. So, tadi 1 sampai 2 ialah 4. 2 sampai 5 ialah 7. Kalau saya jumlahkan, Wadina? 11. Itu sajalah. 11. Okay? Simple aja. Yang ketiga, okay, cikgu suruh kamilkan, apa soalan? Okay, cikgu suruh kamilkan 5 sampai 2, 3, fx dx. 5 sampai 2, 3 fx dx. Okay. Sudah. Cikgu padam ini boleh tak? Kamu tengok nota kamu sendiri boleh? Ruangan tak cukup ini. Ada dalam nota kamu muka surat 5. Okay, sifat-sifat kamera ada pada muka surat 5. Cikgu padam, ruangan sangat susah lah cikgu nak tulis. Mana ni? Okay, So, macam nak buat ini? Apa ini ya? Oh, satu ialah 4, satu ialah 7. Okey, ini ialah 4 ya. Okey, 3 fs dx. Diana, nak gunakan sifat apa?
Dia boleh gabungan Yang kedua ke? Yang kedua, okey. Sekurang-kurangnya awak nampak 152, 125. So kalau gunakan kedua nanti kita akan tupukan kepada inilah kan. So dia 7 kita akan jadi -7. -7. Ada lagi sifat lain perlu pakai? Yang kelima. Yang kelima. So kita nampak di situ kita punya apa yang nak kami FS itu tarak 3. So maksudnya jawapan kita nak buat apa? 3 dan -7 ke? Ya, okey. So akhirnya jawapan kita pun tarak 3. Tak payahlah, okey, tarak 3. So mula-mula kita tengok limit kita dapat -7. Nanti jawapan kita kena tarak dengan 3 lah. So kita dapat -21. Soalan ini pun one mark kepada jawapan sahaja. So kalau siapa nampak ciri 2 tak nampak ciri 5, awak tak dapat jawapan lah. Ataupun siapa nampak ciri 5 tak nampak ciri 2, awak pun tak dapat jawapan. Ni 2 in 1. So, ada peluang kepada kamu macam soalan ini ada orang macam Diana nampak dulu limit dia. So dia gunakan ciri 2 dulu baru dia gunakan sifat 2 baru dia gunakan sifat 5. Okey. Ataupun ada di antara kamu, cikgu saya nampak sifat 5 dulu. So saya tahu kalau asalnya 7, saya nak buat 3 kali 7, 21. Lepas tu baru saya nampak ubah kedudukan limit. Saya pun negatif. Boleh juga, tak kisah. Tak kisah sebab maka hanya diberi kepada jawapan sahaja. Okey, janji awak boleh dapat -21. Awak akan dapat markah penuh. Okey. Masa saya over sikit ya. Sorry ya, kita satu contoh lagi ya. Yang keempat, okey, katakan cikgu bagi 1, 2, 4 fx tolak x kuasa 2 dx. So macam nak buat benda ini? Macam mana nak buat benda ini, Nuha? Sifat apa nak pakai? Empat. Okey, sifat yang keempat. Ada lagi selain daripada sifat 4? Selain daripada sifat 4, ada apa lagi? 5. Ya, ini sifat 4, 5 serentak. Okey, bila melipatkan sifat 4 dan 5 serentak punya, mesti buat sifat 4 dulu Macam tadi okey. Kalau tak melipatkan sifat 4 punya tak apa. You nak buat mana satu dulu okey aja. Tapi bila melipatkan sifat keempat mesti buat dulu. So maksudnya kita akan tulis ini secara perasingan. Lepas tu baru kita gunakan rumus 5 tadi. Okey, so tadi cikgu panggil siapa? Diana kan? Saya panggil Diana kan? Okey, Diana sambung. Rumus 5 macam nak pakai? Macam nak pakai? Empat keluar. Okey, 4 keluar. Lepas tu Boleh terus tulis jawapan, tak payah tulis pengiraan dia. So, kalau apa yang nak kami itu tarak 4, apa akan berlaku kepada jawapan kita? Tengok sifat kameran yang kelima. Keruk atas. Sorry ya, keruk atas. Okey. Ini, kalau apa yang kita kami itu tarak dengan satu pemalar, jawapan kita pun tarak dengan pemalar itu. So sekarang sorry atas bawah jalan. Okay. Apa yang kita nak kami itu tarak 4, maka jawapan kita pun tarak 4. Jawapan kita berapa? Bila kita kami 1, 2 untuk FSDS, jawapan kita berapa? 16. Okay. So kita dapatlah 16. Okay, 4 kali 4, 16. Awak sebenarnya terus tulis kepada saya 16 pun boleh ya. Okay, sebelah sini. Kamera yang kedua tu.
Siapa ada idea sebab masa saya sudah habis? Siapa ada idea? Takkanlah satu kelas tak ada idea. Siapa ada idea? Dengar. Satu kelas tak dapat. Ini tahu. Apa dia? Ganti masuk ke teacher? Nak ganti masuk macam mana? 4 masuk X tu. 4 masuk ke sini. Tak boleh. Boleh ubah sebelum kita nak buat kameran, kita tak boleh ganti masuk. Sebab 4 ini ialah hasil kameran, bukan X itu sendiri. Oh. Kalau nak masuk, kamer dulu. Boleh? 4 per 3. S kuasa 3 per 3. Buatlah kameran sendiri. Sebab S kuasa 2 kita mampu buat kameran sendiri. Nanti awak masukkan 2, awak masukkan 1. Sorry ya, cikgu tak cukup masa. So awak buat habis. Berhati-hati ya, sebab sini ialah tolak. So pastikan awak letak satu kurungan. Kalau tidak nanti ada perubahan tanda. So nanti PDF cikgu akan masukkan nilai betul lah sebab sekarang masa tak cukup. So bila kita gunakan sifat kamera yang keempat, ada masanya kita kena inilah. Ada separuh memang kita boleh gunakan sifat kamera, ada separuh kita kena kamera sendiri. Dan biasanya pattern soalan memang macam tu. Gunakan sifat kamera keempat, ada 2. Biasanya kan kita asingkan, dia ada 2. Satu ialah pakai sifat kamera settle. Contohnya 16 ini. Satu lagi, tolonglah buat kameran sendiri. Itu bentuk soalan dia. Okey, so untuk sifat-sifat kameran, cikgu suruh kamu perlu buat soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, soalan 8, 9, 10. Okey, 8, 9, 10 sebab cikgu tak sempat bincang dengan kamu. Kamu buat dulu. Bila kamu buat, awak rasa apa jawapan, awak tulis saja. Kalau tak jadi, besok cikgu akan terangkan. Besok cikgu akan terangkan. Tapi cuba buat. Cuba buat, kalau boleh agak-agak lah rasa apa, tulis saja. Tak jadi, besok cikgu kalau tengok kebanyakan tak tahu tu, cikgu memang tak suruh pun kamu hantar jawapan kepada, hantar template jawapan, cikgu akan bincang sekali lagi. Sebab masa saya sudah over. Okay, so itu untuk hari ini ya, kamu kena siapkan latihan ini. Agak banyak sikit hari ini. Okay, so cubalah supaya kamu boleh habiskan sebab kita besok ada kelas sudah. Okay, kalau 8, 9, 10 terlalu susah.